Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Encik Akif selaku pengajar bagi subjek Psikologi Eksperimen. Saya akan membentangkan tugasan kumpulan yang bertajuk Understanding Research Report, laporan tajuk dan penulis. Pemilihan tajuk adalah satu proses yang paling utama dalam menjalankan sesuatu kajian, di mana para pengkaji bebas untuk memilih tajuk yang bersesuaian dan bertepatan dengan bidang yang mereka minati. Oleh sebab itu, mereka akan lebih mudah untuk menghuraikan, menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pengkaji juga seharusnya mengikuti panduan-panduan asas bagi menetapkan tajuk yang mereka hendakkan supaya hasil kajian dapat dipersembahkan dan menjadi panduan kepada para pembaca yang lain. Ciri-ciri tajuk kajian yang baik adalah perlu jelas, ringkas, padat dan berfokus dan mempunyai bidang kajian yang tertentu. Jenis reka bentuk kajian juga mempunyai pelbagai jenis seperti deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Dan kajian ini juga mempunyai populasi di mana mereka mempunyai target kumpulan dan sasaran supaya mereka boleh melakukan analisa dengan mudah dan mempunyai lokasi kajian yang mereka tentukan. So mereka boleh memfokuskan bidang kajian mereka tersebut dengan populasi yang mereka hendak melakukan kajian. Sebelum membuat tajuk ataupun memilih tajuk bagi sesuatu kajian, perlulah dilakukan brainstorming di mana idea-idea yang daripada isu semasa ataupun daripada kajian-kajian yang terdahulu untuk mendapatkan tajuk yang sesuai untuk mengkaji. Bagaimanakah untuk mendapatkan idea tajuk kajian? So, para pengkaji boleh membaca penulisan jurnal, tesis, majalah ataupun membaca sesuatu bahan bacaan di laman sesawang untuk mendapatkan gambaran awal berkenaan dengan tajuk dan pandangan secara umum untuk mencetuskan idea-idea yang baik untuk menjalankan sesuatu kajian. Mereka juga boleh mengenal pasti permasalahan yang berlaku di dalam masyarakat dan melibatkan persekitaran sekeliling maupun isu-isu yang mereka perlu kaji dan diketengahkan. So, tajuk-tajuk kajian yang hendak dilakukan mestilah mempunyai alat pengukuran yang mempunyai kesahihan yang tinggi ataupun mempunyai kesahihan yang baik bagi mendapatkan hasil dapatan kajian yang tepat dan boleh dipercayai. Tajuk kajian juga hendaklah tidak boleh menyentuh aspek-aspek sensitif yang boleh mencetuskan provokasi, kontroversi yang mungkin menggugat ketenteraman dan ketidakpuashatian di antara masyarakat ataupun bangsa. Kriteria pemilihan tajuk yang betul, so pengkaji perlulah mempunyai minat terhadap sesuatu isu. Selain itu, isu juga memberi kesan kepada kajian yang akan dijalankan. Kajian juga meliputi tempoh kajian di mana tempoh kajian mereka adalah mengikut kajian yang mereka lakukan dan mempunyai jenis instrumen yang mereka hendaki. So, data-data mereka akan kumpul dan mereka akan kutip sama ada melalui questionnaire, sama ada melalui Google Sheet dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan semasa pemilihan tajuk dilakukan adalah tajuk yang mereka pilih terlampau ringkas dan tiada kesungguhan di dalam sesuatu kajian. Selain itu, tajuk yang dipilih tidak menggambarkan kepentingan kajian kepada masyarakat maupun dunia kajian. Kesalahan-kesalahan lain adalah pemilihan skop yang terlampau luas ataupun secara universal. Jadi ini akan menyukarkan pengumpulan data dilakukan dan analisa pun tidak dapat dilakukan. Tajuk yang mereka pilih tidak menarik perhatian para pembaca untuk membaca kajian mereka. Kaedah penulisan tajuk kajian ditulis di bahagian atas pertengahan muka surat. Hanya perkataan penting sahaja yang ditulis dalam kajian tersebut
secara huruf besar dan merangkumi penyataan ringkas berkaitan pemboleh ubah bebas dan pemboleh ubah bersandar dalam kajian. So, menulis tajuk untuk kajian perlulah dilakukan secara spesifik dan menggambarkan kandungan kajian yang mereka akan jalankan ataupun menggambarkan secara keseluruhan kajian tersebut. Tajuk kajian perlu menerangkan subjek yang menjadi fokus dalam kajian. Contohnya, kesan merokok terhadap prestasi akademik. Kadang-kala, tajuk yang menjurus kepada kajian adalah lebih berkesan. Contohnya, pelajar-pelajar merokok cenderung untuk prestasi yang lebih rendah, ataupun pelajar-pelajar yang tidak merokok cenderung untuk prestasi yang lebih tinggi. So, tajuk membolehkan para pembaca memahami keseluruhan kajian yang akan dijalankan dan pemboleh ubah yang mereka kaji. So, sebagai penulis dan pengkaji terlibat secara langsung dalam penghasilan kajian. So, tidak terlibat kepada seorang pengkaji saja untuk melakukan sesuatu kajian. Mereka boleh menggabungkan beberapa orang pengkaji untuk melakukan sesuatu kajian. Dan pengkaji juga perlu mempunyai kepakaran dan kelebihan dalam sesuatu bidang. Tergantung hanya sesuatu bidang. Mereka boleh mempunyai kepakaran daripada satu bidang. So, pengkaji ataupun penulis perlulah melakukan kajian yang berpotensi untuk menjadi sumber rujukan kajian lain pada masa yang akan datang. Kaedah penulisan maklumat yang penulis, nama penulis di bahagian pertengahan muka surat di bawah tajuk kajian bersama nama universiti ataupun kajian. Ini adalah format lah untuk melakukan ataupun menulis tajuk kajian. Ini adalah untuk tujuan penerbitan artikel. Individu-individu lain turut menyumbang dalam menyiapkan kajian tersebut dan disenaraikan sebagai penulis. Kerana tidak terdapat kajian, tidak terdapat satu penulis saja. Mungkin akan terdapat 2 ataupun 3 penulis. Itu pun dengan keizinan penyelih dalam kajian tersebut. Kadang-kadang penulis senior bertanggungjawab untuk menyelih keseluruhan wajib mengikuti aspek kajian dan penyelidikan manuskrip. Kaedah penulisan lain yang boleh digunakan, tetapi kaedah ini semakin kurang digunakan, iaitu kaedah penulisan penulis mengikut urutan huruf. Sekian saja pembentangan saya pada setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.